Assalamualaikum. So hari ni baru bawa motor panas-panas lah. Panas-panas. Panaskan motor lah. Sebab sekarang ni hujan, susah nak keluar. So hari ni nak share sikit lah cerita pasal sprocket. Sprocket, saya pernah buat video sprocket tu awal tahun ni. So hari tu saya pergi bengkel. Kalau anda tengok video towing saya, video motor kena towing lah. So ada seorang brother ni, dia bawa 200 lah, 200. Dia tanya saya, macam berminat lah dengan sprocket saya. Tengok yang belakang tu, yang orange tu kan. So hari ni saya nak cerita sikit sprocket, sharing lah apa yang saya tahu. Dan antara tips-tips sprocket yang terbaik lah untuk anda KTM, especially Duke 200 lah. Untuk 250 dan 39 tu mungkin video akan datang. Sekarang ni saya fokus untuk 200 lah. So jom kita tengok macam mana. Right. Okay, so guys, seperti yang anda nak ketahui, kita belajar sikit lah anatomi. Okay, anatomi tentang sprocket lah. So sprocket ni adalah objek seperti gear. Dia ada dua untuk motor, depan dan belakang. Okey, depan dengan belakang. Depan tu kecil, belakang dia besar. So dihubungi dengan rantai. So fungsi sprocket ni dengan rantai. So fungsi dia ni dua ni adalah memindahkan kuasa daripada enjin tu untuk menggerakkan roda belakang lah. So kenapa sprocket belakang lagi besar pada depan? Dia simple je. Dia punya secara teoretikal dia, kerana apabila belakang besar, hanya perlukan sedikit saja tenaga untuk, atau power kuasa untuk putarkan tayar belakang. Depan tu dia kecil, tapi belakang tu besar. So adalah kiraan nisbah dia semua kan. Itu banyakkannya ahli mekanikal lah, mekanik semua tu tahulah. So saya cerita secara kasar lah kan, kenapa dia besar. So guys, untuk saya punya ni, saya dah tukar 40T. Okey, untuk KTM Duke 200 yang original standardnya adalah 42. Gigi dia 42. Kalau anda nak tengok, dia selalu ada tulis kat sini. Macam ni 40. So dia starting 42 lah yang standard. Tak kisahlah apa-apa, tapi yang penting kalau standard 42. Kemudian antara yang lain adalah kemudian 41, 40 macam saya ni, dan 39. So dia ada 4 saiz lah, 42, 41, 40, 39. Tu yang biasa saya dengar lah untuk belakang. Untuk Duke 200. Okey, untuk Duke untuk depan 14 dengan 15. Kalau tak silap saya yang standard ni adalah 14. Kalau tak silap saya, kalau salah maaf Yang depan tu adalah 14. So kenapa dia ciptanya ada pelbagai saiz lah. Sebenarnya okey, sebelum saya cerita lebih lanjut, anda kena tahu ada satu mitos. Itu saya dah cerita dulu. Okey, penukaran sprocket ni takkan menyebabkan top speed motor anda laju tambah, tak ada. Itu semua mitos je. Okey, tukar sprocket, motor punya top speed takkan naik. Sebab apa? Motor KTM ada cut off. So apa yang anda dapat awal-awal tu sama je. Cuma beza ini kita tahu kenapa ada kecil, ada besar lah. Okey. So untuk sprocket yang besar ni, yang secara mudahnya saya nak cerita, dia lebih kepada kekuatan pick up tu. Maksudnya lagi besar sprocket, hanya sedikit tenaga je perlu untuk putarkan roda. Jadi makin besar, lagi sikit je lah nak pusingkan tu tayar anda. So lagi pick up lah, lagi cepat lah tayar tu pusing kan, berbanding dengan yang kecil. Tetapi apa yang menjadi masalahnya, yang untuk 200 ni, bila yang standard kan, contoh 42, penukaran gear dia sangatlah cepat. So penukaran gear dia sangat cepat kalau besar ni, sebab dia perlukan cepat tukar gear. Supaya kalau dia pakai gear yang lama, macam contohnya gear 1 lama kan, dia akan cepat dia punya sistem tu akan cepat tukar. Sebab kita tak boleh pakai gear gear yang satu lama, dia kena tukar lah. So apa yang anda boleh buat,
anda boleh turunkan sprocket lah. Jadi sebab itulah saya turunkan 40. So 40 supaya penukaran gear saya tu tak cepat. So saya boleh main lajak-lajak lagi gear 1, gear 2, gear 3 dan sebagainya lah kan. Okey. So kenapa ada 40, 41, 42, 39 juga? Sebabnya kan, okey. Untuk kegunaan sprocket ni, anda kena faham fungsi motor ni bukan terletak pada kekuatan enjin saja. Dia juga terletak pada beban yang dia pikul, iaitu rider lah. Macam kita rider. So macam saya, berat saya dalam 70. So untuk 40 ni saya pakai memang sedap lah untuk pick up, dan juga bila saya cruising dekat highway ke kat jalan jauh, so bila anda saya bawa tu, dia rasa selesa. Tak rasa ada terlalu vibrate. Dia bila kuat besar sangat pun sprocket tu dia boleh ada efek vibrate dia gegar tu kuat. So bila saya rendahkan sprocket belakang, gegaran pun kurang, boleh main lagi jauh. So tapi adakah 40 ni yang terbaik? Tak okey. Dia bukannya 40 ni terbaik. Dia boleh jadi 41, boleh jadi 39. So dia depends dengan juga berat anda. Sebab itulah benda ni, sprocket ni kan, dia buat banyak saiz supaya anda boleh guna pelbagai saiz mengikut keperluan anda lah kan. Sebab kalau anda baca-baca, ada setengah orang ni berat dia saya bagi contoh lah, berat dia lebih pada 80, 90 ke 100 kan. Untuk orang macam tu, orang yang berat ni dia memerlukan kuasa putaran belakang tu yang lebih kuat. Jadi secara tak langsung dia perlukan sprocket yang besar sedikit lah. Macam contohnya selalunya pakai sprocket ori lah, 42 je kan. Tak kisah brand apa, 42. Tapi macam saya boleh pada 40. Mungkin orang yang ringan pada saya lagi, contohnya mungkin berat 50 ke, boleh try 39 kan. Kita kena adjust lah. Kita kena adjust sprocket tu sampai kita rasa sedap. Sebab dia bergantung dengan kita punya diri. Kita punya kita punya personal punya experience lah. Bukannya macam kawan kita naik, kawan kita naik 41, kita mesti naik 41. Tak. Okay, so dia depends. Kita berkata-kata berat anda juga memainkan peranan. So saya ni try 40, saya rasa ngam, so saya teruskan pakai. Mungkin sebenarnya 41 pun lagi ngam kan. Mungkin 39 pun boleh ngam juga. Tapi saya tak cubalah dua-dua tu. So siapa yang rajin mencuba, dia boleh cubalah kan. Beli saiz yang nak tu, cuba. Tapi kalau ikut orang yang pakar kira yang bekerja dengan mekanikal, dia dah tahu dah. Dia dah boleh kira berat, dia boleh kira beban, dia tahu kuasa motor, dia dah tahu dah mana yang sesuai. So yang hari ni saya cerita tentang KTM G200 je, sprocket dia lah. So sprocket belakang ni macam saya sekarang ni, kalau anda tengok ni warna oranye ni, ada di sini KTM je lah. Saya tak tahulah brand apa, tapi mungkin OEM lah. So yang ini, yang saya punya beli ni, dia alloy. Apa beza yang ini dengan yang original? Beza dia, yang oranye ni, dia punya material dia lebih ringan daripada yang original lah. So bila ringan, lagi mudah lah nak pusingkan sprocket tersebut. Lagi senang. So kalau macam bila sprocket tu berat, dia payah sikit lah nak ni pusing kan. Bukan payah lah, dia ada bebanan dia. Macam ni ringan. Jadi bila ringan, lagi mudah untuk pusing. Tapi ada juga masalah dia, di mana sprocket yang ini, ketahanan dia, okey, kalau anda tengok lah, dia nipis sikit tau. Kalau anda boleh perasan lah, yang original yang hitam tu dia tebal sikit lah. Yang ni nipis sikit. So yang ini dari segi ketahanan dia kurang lah, tak setanding dengan yang original. So apa yang menyebabkan, apa yang efek dia? Okey, masa saya tukar tu, Pomen dah cakap untuk pakai drag ataupun nak pakai dalam track, kita nak berlumba kan, sangat tak sesuai pakai yang ni. Oranye ni tak sesuai. So kena pakai yang ori tu jugalah, ataupun yang sama kualiti dengan ori tu.
So kena cari balik yang biasanya sprocket yang keluli tu lah, yang berat tu. Dia berat sikit, tapi sebab dia kena tahan. So yang macam ni, saya punya ni sesuai lah untuk daily dan santai-santai je lah. Untuk bawa ke highway, untuk bawa highway memang selesa lah. Tapi untuk bawa secara dekat track untuk berlumba memang tak sesuai lah. Yang pomen tu kata, adik pomen tu kata, kalau saya push pakai saya punya ni untuk main track, lama-lama dia dia boleh hancur. Takut-takut tengah berlumba boleh hancur. Sebab yelah, motor ni bila dah masuk track dia banyak modifikasi kan, macam-macam lah kan. So takut sprocket yang kita ubah ni tak boleh nak tanggung lah dia punya power tu lah. Okay, right. So kenapa KTM bagi 42? Kenapa 42 belakang kan untuk 200? Alright. Okay, so sebenarnya KTM dia dah buat setiap motor lah, bukan KTM sajalah, semua motor pun dia dah buat dia punya analisis apakah saiz pocket yang sesuai lah, yang standard. Sebab dia tak boleh ambil yang terlalu kecil, dia tak boleh ambil yang besar. So dia orang dah buat analisis. So dia akan pilih lah mana yang sesuai. So 42 ni adalah untuk sesuai bagi 200. So kalau macam 250 dengan 39, tak silap saya dia 45 ke 46. Saya tak ingat lah antara dua tu. So dia lain sikit. Sama juga untuk yang 690, 790 pun lain. Dia ada saiz yang tersendiri lah. Tapi untuk 200 memang dia pakai saiz 42 yang standard lah. Yang kira kita beli dapat 42. So boleh tukar? Boleh tukar lah. Diikut kesesuaian. Sebenarnya kalau betul-betul anda seorang rider, anda mesti ada perasaan nak tukar lah. Saya tukar belakang. So sebabnya sprocket depan ni jarang orang tukar lah. Ada je tukar tapi kurang. Sebab dia tak tahulah, saya pun tak tahu. Saya tengok kurang lah orang tukar depan. Ada tapi kurang. Biasanya orang tukar yang belakang ni sajalah. Kan? Dia tukar belakang saja. So yang ini saya beli dekat ada brother Uber Rossi tu. Anda boleh search lah dekat Shopee. Nanti saya letak link lah. Tak silap saya dia ada saiz-saiz lain juga. Itu kalau anda berminat yang sprocket yang mana oren ni lah kan. Tapi kalau anda minat yang brand lain macam RK dan lain-lain tu okey juga. Banyaklah brand lain kan. Dia terpulang pada kegunaan anda. Kalau macam anda nak guna daily, tak santai-santai, bawa-bawa biasa, bawa highway, macam saya ni sesuai. Tapi kalau anda kaki track, kaki nak race, pakailah yang lain sikit, yang kualiti yang keras sikit lah. Itu biasa tak silap saya lah, kalau brand yang saya beritahu tu macam RK lah, RK dan apa lagi satu saya tak ingat lah. Itu memang sesuai lah. Ataupun yang paling mudah nak pakai yang ori je lah kan, 42. Okay. So dia sebenarnya terpulang pada anda lah kan, nak tukar sprocket ke tak kan. Macam saya nak dapatkan keselesaan ketika tukar gear tu. Sebab kalau pakai original memang gear kena cepat tukar. So macam ni dia relax sikit kan, boleh main lama sikit kan. Kat highway pun sedap, vibrate kurang. Berbeza dengan yang ori lah. So inilah sebab saya cerita, sebab ada brother tu, waktu tu dia tanya saya lah kan, sebab dia berminat dengan saya punya ni sprocket. So untuk KTM Duke macam saya V1. Okay, V1 ni ada dua, all model dengan new model. Okay, untuk all model tu yang sprocket yang lama dia 4 lubang lah, 4 lubang. So kalau yang baru ni macam saya ni ada 6 lah. Ni 1, 2, 3, ada 6 semualah. Kalau yang lama, yang mula-mula first edition tu dia ada 4 je. So kena tengok betul lah, jangan salah beli. Tapi untuk yang V2, yang 200 yang baru-baru ni, semuanya 6 lubang standard. Semua dah 6 lubang. Untuk sprocket yang V1 macam saya ni ori, dengan yang 200 yang V2 baru sekarang ni sama je. Lebih kurang je. Tapi bezalah dengan yang mula-mula keluaran yang dulu lah, yang 2013, 12, 14 tu tak silap saya, itu semua 4 lubang lah. Dia beza tempat pegang dia tu je. Kan. Alright. So guys, saya harap video ni membantulah ya. Tak banyak video-video tayang motor je pun, dengan saya bebe je. Alright.
So kalau ada apa-apa pertanyaan boleh tanyalah. Saya share lah apa yang boleh saya share. So itu saja pada saya. Jumpa di video akan datang. Jangan lupa komen, like, share dan subscribe. Assalamualaikum. Ciao.